Akidah Wahabi, Husain bin Ali wajib dibunuh di Karbala. Dalam kitab Syarhul Aqidatil Tadmuriyah, karya ulama Wahabi Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, muka surat 466, pengarangnya menulis, wa iza su'ila sa'il hal yajibu ta'atu waliyil amril 'asi. Apabila ditanya oleh penanya, apakah wajib taat kepada pemimpin yang bermaksiat? Fal jawab, waliul amril 'asi yajibu ta'atuhu ma lam yakun kafiran. Maka jawabnya ialah, diwajibkan taat kepada pemimpin yang bermaksiat selama ia tidak kafir. Wa amma idza kana yashrabul khamar wa yazni wa yatalawwat wa yaqtulu an-nafsa bighairi al-haqqi fa innahu yajibu ta'atuhu hatta law darabaka darban fayajibu 'alaika an tuti'ahu. Adapun jika ia meminum arak, berzina, meliwat, membunuh jiwa tanpa hak, maka wajiblah ketaatan kepadanya walaupun engkau dipukul dengan sebenar-benar pukulan. Wajiblah olehmu taat kepadanya. Inilah fatwa Wahabi yang sesat. Sebagai jawapan, pertamanya, fatwa ini jelas bertentangan dengan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah engkau cenderung kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disambar api neraka. Yang kedua, semua ciri-ciri perbuatan maksiat pemimpin yang disebutkan dalam kitab ini ada pada Yazid bin Muawiyah, iaitu perbuatan meminum arak, berzina, liwat dan membunuh. Sila rujuk video di channel ini yang berjudul Kemungkaran Yazid bin Muawiyah untuk melihat bukti-bukti bahawa fatwa ulama Wahabi ini bermaksud kewajipan taat kepada pemimpin seperti Yazid bin Muawiyah, dan bagi mereka kebangkitan Husain bin Ali menentang kerajaan ketika itu adalah batil. Lebih mengejutkan lagi, mereka juga mewajarkan pembunuhan Imam Husain alaihi salam. Dalam kitab Al-Awasim Minal Qawasim, karya Ibnu Arabi, kitab ini disyarah oleh dua orang penganut ajaran Salafi Wahabi, iaitu Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, murid kepada Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan Al-Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, ekstremis Wahabi dari Syria. Muka surat 242. Terdapat catatan di sini, wa yabduluna juhdahum fi iqna'ihi bin nuzuli ala hukmi ibn Ziyad wa mubaya'ati Yazid, fa idza kana al-Husainu aba an yastaslima liyadkhula fima dakhala fihi al-muslimun wa qama bil quwwati fa muqabalatuhu wa qitaluhu sara min al-wijhati asy-syar'iyyati wal wijhati siyasiyati sa'iran. Mereka mengerahkan usaha mereka untuk memujuknya supaya mematuhi pemerintahan Ibnu Ziyad dan berbai'ah kepada Yazid. Maka sekiranya Husain enggan menyerahkan bai'at yang telah dilakukan oleh semua orang Islam dan dia memerangi dengan kekuatan, nescaya dibolehkan oleh syariat dan politik untuk bersemuka dengan Husain dan berperang dengannya. Jelas di sini ulama Wahabi menulis kewajaran dan justifikasi untuk memerangi Husain kononnya diizinkan oleh syariat dan politik. Inilah dia fahaman takfiri yang menghalalkan darah Imam Husain alaihi salam. Padahal di zaman itu terdapat beberapa pemberontakan memerangi kerajaan Bani Umayyah. Antaranya ialah pemberontakan Abdullah bin Zubair di Mekah sehingga kelambu Kaabah terbakar. Pemberontakan Abdullah bin Hanzalah di Madinah yang kedua-duanya melaung-laungkan slogan anti Yazid bin Muawiyah yang sudah rosak akidah keislamannya dan melakukan maksiat. Setelah itu pemberontakan Zaid bin Ali sehingga muncul aliran Zaidiyah. Ketiga-tiga golongan ini menunjukkan bahawa mereka berpendapat kerajaan yang zalim wajib diperangi, apalagi kalau kerajaan itu sudah merosakkan Islam.
Malah kerajaan yang adil juga diperangi oleh beberapa golongan muslimin. Misalnya kumpulan Khawarij, Aisyah dan Muawiyah memerangi Saidina Ali. Tidak timbul pula mereka ini dibolehkan oleh syariat wajar diperangi. Malah mereka ini dianggap berperang kerana takwil dan tersilap lalu mendapat satu pahala. Inilah sikap double standard kumpulan Wahabi dalam membela kezaliman. Kembali kepada kitab Al-Awasim Minal Khawasim, muka surat 243. Pentahqiq kitab ini menulis kata-kata Syekh Takfiri Ibnu Taimiyah, innahu lam yakun fil khuruji muslihatun la fi dini wala fi dunya wa kana khurujuhu wa qatluhu minal fasadi ma lam yahsul law qa'ada fi baladihi. Bahawa tidak ada kebaikan dalam pemberontakan itu, baik untuk agama maupun dunia. Pemberontakan dan pembunuhannya adalah dari kerosakan yang tidak akan berlaku jika Husain tetap diam di negerinya. Justru itu, dalam pemikiran Salafi Wahabi ini, kebangkitan Husain bin Ali menentang kerajaan Bani Umayyah bukan di atas dasar membela agama. Sebagai jawapan, mari kita lihat dalam kitab Al-Futuh karya Ibni A'tham, jilid ke-5, muka surat 21, bab wasiyatul Husain radhiyallahu anhu li akhihi Muhammad radhiyallahu anhu. Wasiat Husain kepada adiknya Muhammad Al-Hanafiyah. Di sini kita dapat lihat apakah sebenarnya yang diperjuangkan oleh Husain bin Ali. Pertamanya, Husain di dalam surat ini menjelaskan beliau berada di atas akidah tauhid, kenabian Muhammad dan kepercayaan terhadap hari kiamat. Innal Husain bin Ali yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jaa bil haqqi min indih wa annal jannata haqq wan nara haqq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya Al-Husain bin Ali bersaksi bahawa tiada Tuhan layak disembah melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, datang dengan kebenaran dari sisinya. Sesungguhnya syurga adalah benar, neraka adalah benar, bahawa hari kiamat akan datang, tiada keraguan, bahawa Allah membangkitkan siapa jua dari kubur. Jelas di sini Husain bertindak kerana agama Islam. Sekarang beliau menjelaskan misinya. Wa inni lam akhruj asharan wala bataran wala mufsidan wala zaliman wa innama kharajtu li talabin najahi was salahi fi ummati jaddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidak memberontak untuk menjadi jahat, sombong, korup atau menindas, tetapi hanya saja aku keluar untuk menuntut kejayaan dan kebaikan dalam umat datukku Muhammad. Uridu an amura bil ma'rufi wa anha 'anil munkari wa asira bi sirati jaddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mengikuti contoh datukku Muhammad. Maka diketahuilah di sini Husain mempertaruhkan nyawanya dan rakan-rakannya menentang kemungkaran kerajaan Bani Umayyah demi menyelamatkan agama datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti yang dituduh oleh Ibnu Taimiyah. Berbalik ke kitab Al-Awasim Minal Qawasim tadi, dalam muka surat 244, catatan di sini, innal Husaina akhta aziman fi khurujihi. Sesungguhnya Husain melakukan kesilapan besar dalam pemberontakannya. Ini adalah kata-kata yang batil. Apabila Husain diakui mati syahid, maka sudah tentu kematiannya adalah fi sabilillah, iaitu di jalan Allah, bukan di jalan kebatilan. Dalam muka surat 245, pengulas kitab ini yang beraliran Wahabi mengisytiharkan keharusan membunuh Al-Husain dengan membawa dalil hadis, innahu satakunu hanatun wa hanatun faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummata wa hiya jami'un fadribuhu bis-sayfi kainan man kana. Akan datang gelombang fitnah yang diteruskan dengan fitnah-fitnah,
barang siapa ingin memecah belahkan urusan umat ini sedang mereka dalam keadaan bersatu, maka bunuhlah ia dengan pedang bila-bila masa dan di mana jua. Artinya, dalam akidah Wahabi, Husain bin Ali wajib dibunuh dan mereka meredai pembunuhan ini kerana Husain sudah dianggap khuruj atau keluar dari jemaah dan menentang pemerintah Muslim. Inilah pendapat golongan yang membenci Ahlul Bait dan menyokong musuh-musuh Ahlul Bait. Sebagai jawapannya, kita lihat dalam kitab mereka sendiri, Sahih Al-Jami' As-Saghir karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, jilid pertama, muka surat 306. Nabi SAW bersabda kepada Ahlul Bait baginda iaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, "Ana harbun liman harabtum wa silmun liman salamtum." Aku memerangi orang yang memerangi kamu dan berdamai dengan orang yang sejahtera dengan kamu. Justru itu, menurut Islam, Nabi memerangi sesiapa sahaja yang memerangi Husain. Tidak seperti yang difahami oleh Wahabi bahawa Husain wajar dibunuh. Pendapat Wahabi bahawa wajib menaati pemerintah yang zalim seperti Yazid, menyalahkan kebangkitan Husain bin Ali dan meredai pembunuhannya adalah bertentangan dengan ajaran Islam.